Sekarang ni kita pandang diri ni, semuanya kita. Aku, semua aku. Kalau aku ni tuan-tuan, itu dia sudah ada memakai pakaian sifat ananiyah. Apa makna sifat ananiyah? Sifat keakuan. Semua dia. Aku. Jangan lenyapkan tuan-tuan. Kita tak ada daya upaya, tiada kekuatan illa billah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beratus ribu dirham, maka tiada liar ia daripadanya, tetapi membahagi-bahagi ia akan dia semuanya pada hari itu, tiada ada tinggal di sisinya sesuatu. Maka berkata khadamnya, iaitu pembantunya, pembantunya baginya, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atasnya. Maka menjawab ia, jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Maka ini pangkat terkaya dan ia lebih sempurna daripada pangkat zuhud. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, masih lagi dalam perbahasan zuhud. Dibawakan satu kisah daripada kisah yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Satu hari ada satu orang telah memberikan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 1000 dirham. Ada satu orang diberikan kepada Sayyidatuna Aisyah 1000 dirham. Maka bila mana diberikan duit yang begitu banyak kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tetapi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak terkesan duit yang banyak itu kepada diri dia. Sikit pun dia tidak terliur dapat duit yang banyak. Bahkan bila mana beliau mendapat duit yang banyak itu yang diberikan kepadanya, semuanya diberikan kepada orang, didermakan, diinfakkan, disumbangkan kepada orang yang lain yang memerlukan. Maka duit 1000 dirham itu semua dihabiskan, diberikan pada semua orang, tanpa ada tinggal pun baki daripada duit untuk dia ambil. Semua dibagi pada orang. Satu hari tu 1000 dirham habis, selesai. Lalu bila mana pembantunya, khadamnya, iaitu pembantu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata, wahai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam banyak-banyak 1000 dirham tu patutnya kamu simpan ataupun ambil 1 dirham pun tak apa. Boleh beli makanan untuk kamu berbuka nanti. Kerana pada ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia puasa. Dia berpuasa. Sebab itu khadamnya, pembantunya, dia kata, kalau kamu tinggalkan ataupun ambil 1 dirham pun daripada 1000 dirham pun tak apa, dapat beli makanan untuk kamu berbuka puasa. Lalu jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau dok kamu cakap dok awal-awal tadi, nescaya aku buat. Artinya ambil 1 dirham, simpan, boleh beli makanan untuk aku berbuka tadi, berbuka nanti. Cuma kamu tak cakap pada awal tadi, jadi aku dah habiskan bagi semua orang.
Maka kisah yang disebutkan dalam kitab ini yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala memberikan kita pengajaran yang besar, ibrah yang besar. Maka daripada ini menyatakan bahawa bagaimana zuhudnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita sedia maklum zuhud ini adalah amalan hati. Zuhud adalah amalan hati, bukan perkara yang zahiriyah, luaran, tetapi amalan hati. Namun begitu, kekayaan, kemewahan bukan menjadi halangan seseorang itu untuk dia zuhud. Sebab zuhud itu adalah amalan hati. Siapa nak kaya silakan, siapa nak mewah silakan, siapa nak duit banyak silakan, siapa nak pangkat besar, jawatan tinggi silakan. Tetapi jangan masuk itu semua dalam hati. Bila mana kekayaan tak masuk dalam hati, pangkat jawatan tak masuk dalam hati, dunia tak masuk dalam hati, itulah zuhud namanya. Walaupun pada zahirnya kita nampak dia itu seorang yang kaya, seorang yang mewah, seorang yang berharta, seorang yang berduit. Tetapi itu bukan penghalang untuk kita nak mengamalkan sifat zuhud, nak terhasilkan adanya zuhud dalam kehidupan kita. Maka ini kisah yang ditunjulkan yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu daripada sifat zuhud yang ada pada diri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walaupun beliau dapat duit yang banyak, diberikan kepadanya 1000 dirham, banyak tu, tetapi sedikit pun dia tak terkesan dengan dapat duit yang banyak. Sedikit pun tak masuk dalam hati dia. Dunia tak masuk dalam hati dia, duit tak masuk dalam hati dia, harta tak masuk dalam hati dia. Maka dia sekadar di tangan, maka dia mudah untuk ditasarufkan, mudah edar-edarkan, diberikan kepada orang lain, apatah lagi yang memerlukan. Kerana bila mana dunia, pangkat, jawatan, harta tu masuk dalam hati, dia agak sukar untuk ditasarufkan, untuk diberikan, untuk diinfakkan, untuk didermakan, untuk disedekahkan, sangat sukar. Sebab apa? Dia sudah masuk dalam hati. Tetapi kalau sekadar di tangan, maka boleh saja bagi, sehingga tiada satu sen pun tinggal kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tak ada, tak teringat pun di fikiran dia untuk ambil walaupun 1 dinar. Padahal boleh tak nak ambil? Boleh. Dah jadi hak dia, dah jadi dia punya. Boleh saja tuan-tuan. Kita kalau dapat ni tuan-tuan, RM1000 dah set dalam kepala, mesti aku sikit ni. Dan tidak pun aku nak dapatkan sikit ni. Paling dahsyat, 1000 tu dia sapu terus. 1000 tu dia sapu terus. Sebab dah jadi milik sendiri. Tapi tengok zuhudnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia tak terliur pun dunia tuan-tuan. Duit, harta tidak masuk pun dalam hati dia. Lalu dia beri semuanya kepada orang lain. Tak ada satu pun sen yang tertinggal pada diri dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia menjalankan ataupun memakai pakaian zuhud. Dia memakai pakaian zuhud. Kerana serendah-rendah zuhud orang awam itu adalah dia mengambil sekadar keperluan sahaja.
dah cukup memenuhi keperluan, maka dia tidak ada ambil lagi. Itu zuhud orang awam. Serendah-rendah zuhud orang awam adalah sekadar mengambil keperluan sahaja. Selesai sudah. Tidak berlebih-lebihan. Kalau hak lebih itu bukan memenuhi keperluan, itu memenuhi kehendak. Memenuhi kehendak, apatah lagi nafsunya. Sebab tu orang awam paling rendah sekali zuhud orang awam, dia mengambil sekadar memenuhi keperluan sahaja. Tetapi yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini bukan sekadar memenuhi keperluan. Tidak. Sebab itu pangkat ataupun makam kedudukan Sayyidatuna Aisyah ini maka adalah pangkat darajat yang terkaya, bahkan lebih sempurna daripada pangkat zuhud. Lebih sempurna daripada pangkat zuhud. Lebih tinggi lagi tuan-tuan, bukan pangkat zuhud orang awam. Itu sudah kepada khawasul khawas. Pangkat zuhud khawasul khawas, VVIP. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, kalau nak tengok kita sudah memakai pakaian zuhud, ada tanda dia. Yang pertama, tanda zuhud itu dia tidak suka, tidak gemar dengan harta yang dia miliki. Walaupun dia dapat atas asal usaha dia, ikhtiar dia, ataupun diberi kepada orang, maupun pangkat ke, jawatan ke, huwit ke, harta ke, maka dia tidak gemar, dia tidak suka dengan harta yang banyak. Itulah tanda zuhud yang pertama. Dia tak berapa gemar tuan-tuan, risau. Kita bila dapat duit banyak, risau ke suka? Tepuk dada tanya, iman. Orang yang dah sudah memakai pakaian zuhud, tandanya apa yang ada pada dia, harta, pangkat, duit, jawatan, dunia, dia risau. Dia tak gemar, dia tak suka. Pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pada ketika itu beliau sudah menjadi khalifah. Bahkan tuan-tuan, 2/3 dunia jatuh pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zaman Rasulullah, zaman agak kesukaran. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun ya. Zaman Sayyidina Umar diberikan semewah-mewahnya, diturunkan sebanyak-banyaknya harta, kemewahan, sehingga kan dikatakan pada ketika itu banyaknya harta ghanimah, harta rampasan perang itu menimbun di kota Madinah. Pada zaman bila? Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Menimbun tuan-tuan harta ghanimah. Lepas tu 2/3 dunia itu jatuh di bawah pemerintahan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sahabat lain cukup gembira tuan-tuan. Ini zaman kecemerlangan ni. Banyak harta kita dapat, banyak menimbun tuan-tuan harta ghanimah. Tetapi apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar dia tak begitu. Dia risau. Dia tak gemar, dia tak suka dengan apa yang dia dapat pada ketika itu. Walaupun harta yang banyak, duit yang banyak, melimpah ruah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Dia risau, dia sedih. Sahabat yang lain mai datang jumpa Sayyidina Umar, dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, kenapa duk kamu sedih? Kamu duk tak gembira ke dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita hari ini? Melimpah ruah harta rampasan, melimpah ruah duit.
Patutnya kamu gembira wahai Sayyidina Umar. Apa jawab Sayyidina Umar, tuan-tuan? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mana mungkin aku nak gembira dan gemar dengan harta yang ada pada hari ini? Kerana jika sekiranya harta yang menimbun hari ini mendatangkan kebaikan kepada aku, sudah tentu Allah Subhanahu wa taala beri kepada zaman kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak berlaku. Jika sekiranya harta yang menimbun hari ini baik untuk aku, sudah tentu Allah taala berikan juga kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tetapi tidak berlaku. Tetapi hari ini Allah Ta'ala limpahkan harta yang banyak pada zaman aku ni. Aku khawatir dan aku tak gemar dengan apa yang ada hari ini, kerana aku khawatir ini bukan nikmat tetapi istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, tuan-tuan? Begitu sekali Sayyidina Umar dia tak rasa gembira, suka dengan harta yang berlimpah ruah, kerana dia sudah memakai pakaian zuhud. Kerana salah satu tanda orang zuhud itu, dia tidak gemar dengan apa yang dia ada, baik dunia, pangkat, jawatan, harta, duit, kebun, rumah, dia tak berapa gembira, tuan-tuan. Risau. Itu tanda dah dia memakai pakaian zuhud. Ni kita tengok diri kita, tuan-tuan, sebagai penanda aras betapa jauhnya lagi, tuan-tuan. Jauh lagi. Itu baru tanda yang pertama. Tanda yang pertama apa dia? Kata Imam Ghazali, hatinya, diri dia tak gemar, tak suka dengan harta yang dimiliki, duit yang dia ada hari ini, baik berupa pangkat ke, jawatan ke dan sebagainya. Dia gelisah, tuan-tuan. Dia khawatir. Itu dia sudah berada di makam khauf, makam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan main, diumumkan bonus je, tuan-tuan, kena terbeliak dah. Terus beli tiket overseas, terus melancung. Dah, tak ada risau, tak ada apa, semua dah. Alhamdulillah, rezeki melimpah Allah Ta'ala bagi. Sayang betul Allah pada aku. Perasan je, tuan-tuan. Tanda Allah Ta'ala kasih bukan Allah Ta'ala lempahkan kemewahan, kesenangan, tetapi Allah Ta'ala beri ujian, dugaan, bala. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala, yang tersangat kuatnya bala, ujian yang Allah Ta'ala beri, yang pertama minal anbiya, yang pertama daripada golongan para nabi. Siapa lagi yang paling tinggi tingkatan kekasihnya, kasihnya Allah Ta'ala kepada hambanya? Tak lain tak bukan para nabi. Nampak? Hebat ujian para nabi, tuan-tuan, termasuk Rasulullah SAW. Sebab itu diberikan ujian bala kerana merupakan kekasih Allah. Kita faham duk lain tak? Kita faham bila senang, hak sihat, relax, santai, tak ada apa-apa, oh sayang Allah Ta'ala kat aku. Setahun sekali pun nak dapat demam pun payah, Ustaz. Alhamdulillah. Dah, sayang. Perasan je, tuan-tuan. Itu silap-silap, tuan-tuan, sebenarnya itu adalah istidraj. Kita takut sebenarnya. Hati-hati dengan apa yang kita ada ni. Kita takut bukan nikmat, bukan tanda Allah Ta'ala sayang, tetapi Allah Ta'ala nak umpan, tengok duk hati kita macam mana. Berpapah tak pada dunia, harta, pangkat, jawatan dan sebagainya. Itu ujian tu sebenarnya. Tapi bila mana satu orang Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala beri ujian, itu tanda Allah Ta'ala sayang dia, sayang dia, sayang dia, kasih dia. Tu kena tahu, tuan-tuan, sunnatullah. Sistem pentadbiran Allah Ta'ala kena tahu, kena pandai baca. Kena pandai baca, kena tahu. Dah.
Contoh tuan-tuan, dulu kita bukan kaki ngaji, bukan kaki belajar, bukan kaki telaki. Tak pernah pun pergi kuliah. Kuliah subuh tak pernah, kuliah maghrib tak pernah, kuliah asar tak pernah, kuliah isyak jauh sekali. Memang bukan kaki ngaji tuan-tuan. Bukan main hidup selesa, hidup mewah, duit banyak. Nak pergi mana-mana bila-bila saja tuan-tuan, anytime. Ya. Tiba pula tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan hidayah. Duk jadi kaki ngaji, kaki belajar. Mana-mana kuliah dia pi tuan-tuan. Kuliah subuh dia pi, kuliah asar dia pi, kuliah zuhur dia pi, kuliah Jumaat dia pi, kuliah asar, kuliah isyak dia pi. Mana-mana tempat. Tapi ustaz, lepas duk makin belajar ni makin susah lah pula ustaz. Kereta dah 3 bulan tak bayar. Rumah 2 bulan sangkut. Macam-macam ujian dah ustaz. Ingatkan duk nak berubah ni ke arah kepada kebaikan, nak makin senang lah sikit, nak makin susah. Sekarang ni pun asyik sakit je. Tuan-tuan, tu tanda Allah Ta'ala sayang. Tu tanda Allah Ta'ala kasih. Dia tak dapat baca lagi tuan-tuan. Dia tak faham lagi. Macam mana pula ni ustaz? Duk makin rajin ngaji, makin rajin belajar, makin rajin beramal, macam-macam ujian ni susah payah. Tak. Kereta pun asyik rosak saja. Nak naik motor pun, ya Allah, 15 kali baru boleh start. Nampak? Itu tanda Allah Ta'ala sayang, kasih. Allah Ta'ala uji. Faham tak tuan-tuan? Itu nak kena faham sunnatullah tu. Kita faham lain. Cara Allah Ta'ala lain. Tak sama tuan-tuan. Itu yang kalau dia tak faham tuan-tuan, dia cabut terus. Malahlah aku nak berubah, malahlah aku nak beramal, malahlah aku nak pergi ngaji lagi, malah aku nak pergi belajar lagi, malah aku nak berubah. Balik pada asal balik. Itu satu kesilapan yang besar. Bila Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala bagi lagi tuan-tuan, uji lagi, balak lagi, berikan musibah. Allah Ta'ala nak tengok tawajuhnya, hatinya pada Allah Ta'ala kepada yang lain. Lepas tak tuan-tuan ujian tu, Allah Ta'ala naikkan darajat. Lepas lagi ujian, Allah Ta'ala naikkan darajat. Itu tanda Allah Ta'ala sayang. Kalau tak, mana mungkin tuan-tuan para Nabi yang merupakan kekasihnya Allah, yang paling rapat takarubnya dengan Allah, makin besar ujiannya yang Allah Ta'ala beri kepada para Nabi. Jadi itu yang kita kena jelas. Jadi ujian, musibah, balak itu satu tanda kasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba dia. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tanda zuhud itu iaitu bila mana puji dan keji itu sama. Seseorang itu bila sudah dapat merasai pujian dan kejian itu sama sahaja, maka itu dia sudah memakai pakaian zuhud. Puji, keji sama. Puji pun tak terangkat, keji pun tak down tuan-tuan. Sama saja. Tak memberi kesan. Dia sudah memakai pakaian zuhud. Dia sudah berada di makam zuhud. Dia tidak mengharapkan apa yang dia buat untuk dapat pujian, ataupun apa yang dia buat orang keji pun tak jadi masalah. Puji dan keji sama. Apa yang saya sebut sebelum ni Orang puji tidak terbang, orang keji tidak tombang. Kita puji terbang tak tuan-tuan? Terbang terus. Senyum jejak telinga tuan-tuan. Orang puji. Cuma kena keji. Tak. Kena hina, kena keji, kena maki. Derek tuan-tuan. Dekat mana? Dekat FB, dekat TikTok, dekat Instagram. Bengkak mata, menangis malam. Kenapa? Orang keji saya ustaz.
sampai hati dia. Nampak? Dia tak kisah. Kalau orang yang sudah memakai pakaian zuhud, maka dia tak kisah puji dengan keji sama saja. Ini kita kena dapatkan tuan-tuan. Boleh dapat, pasti boleh dapat. Dengan syarat hati kena bersih dulu. Hati kena bening dulu, hati kena suci dulu daripada sifat-sifat mazmumah. Baru boleh dapat macam itu tuan-tuan. Puji keji sama. Tak kisah. Tak tunggu-tunggu mengharapkan pujian orang. Tak ada pun tak jadi masalah. 1001 kejian pun tak jadi masalah. Tak tombang tuan-tuan. Ini tanda dia sudah zuhud. Tanda dia sudah zuhud. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tanda zuhud, dia sentiasa mengharapkan perhatian daripada Allah Ta'ala saja. Artinya tawajuhnya, perhatian dia, fokusnya hanya kepada Allah, bukan pada makhluk. Tidak lagi kepada makhluk, kepada manusia, kepada orang. Tak. Tawajuh dia fokus hanya pada Allah Ta'ala saja. Tak kisah orang kata apa, manusia kata apa, pandang apa, tak kisah. Yang penting fokusnya hanya pada Allah Ta'ala. Perhatian hanya pada Allah Ta'ala. Itu tanda dia sudah memakai pakaian zuhud. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi oleh itu, apa yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, dia merupakan zuhud yang tertinggi tuan-tuan. Zuhud yang sempurna sekali. Memang sangat sukar untuk kita dapat capai kedudukan makam zuhud seperti mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, kerana dia korbankan semua sekali. Tak tinggal pun sikit untuk diri dia. Itu sangat tinggi tuan-tuan. Ini pangkat zuhud yang kaya sekali. Yang pangkat tinggi sekali tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Dan seterusnya kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, sebab zuhud ni tuan-tuan dia ada 3. Yang pertama, takut akan api neraka. Dan iaitu zuhud sekalian yang takut. Sebab zuhud yang pertama adalah sebab takut, iaitu khauf. Itu namanya khauf. Sebab dia ada takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan api neraka. Ini kebanyakan orang yang ada sifat khauf, dia memakai pakaian khauf, dia buat amal ibadah tu kerana duk takut dengan api neraka. Dia tinggalkan dunia, tak gemar-gemar dunia kerana takut api neraka. Ini makam khauf. Sebab yang kedua, gemar, iaitu suka pada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dan zuhud yang terjadi daripadanya zuhud sekalian yang harap. Dan bermula ibadah serta harap lebih afdal daripada ibadah serta takut. Kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Sebab zuhud yang kedua iaitu raja, iaitu harap. Dia beramal, dia suka kepada akhirat kerana harap-harap dapat masuk syurga. Harap-harap dapat dikurniakan nikmat nanti akhirat. Apa dia? Syurga lah. Ini kedudukan makam raja. Raja maknanya harap. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, dalam kehidupan kita, untuk dapat saadah kehidupan yang bahagia dunia akhirat, 2 sifat ni kena ada, berjalan tuan-tuan sampai kita mati. Apa dia? Sifat khauf dan sifat raja, harap. Dua-dua ni kena ada. Kalau nak istiqamah terus tuan-tuan atas jalan Allah Ta'ala dan mengikut ajaran Rasulullah SAW, maka dua-dua sifat ni kena ada dalam bekal kehidupan kita. Khauf, takut, dan juga raja, harap. Dua-dua ni kena ada. Ini yang sempurna. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Maka di antara sifat khauf, iaitu takut dan harap, maka kata ulama, jika mana dia beramal, jika mana dia beribadah,
dalam mana dia beribadah itu dia ada sifat harap itu, raja itu terlebih baik, terlebih utama, terlebih afdal daripada ibadah yang hanya takut sahaja. Misal kata dia tak ada sifat takut, khauf, tetapi dalam dia beribadah tu ada harap, ada raja, harap dapat nikmat kurniaan di hari akhirat nanti. Itu terlebih afdal daripada ibadah yang ada sifat khauf, takut. Kerana apa? Kerana bila mana dia beramal, dia beribadah dengan ada sifat raja, sifat harap, maka dengan sifat harap itu akan hasilnya, buahnya akan mendapat kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan melazimi, ia akan kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling terbaik, dua-dua sifat ni kena ada tuan-tuan. Sifat khauf, takut, dan sifat raja. Dan sebab zuhud yang ketiga, iaitu yang lebih tinggi, bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana membersihkan hati daripadanya dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan itu zuhud sekalian arifin. Arifin, orang yang sebenar-benar kenal Tuhan. Itu makna arifin. Golongan arifin, orang yang arifin, iaitu orang yang sebenar-benar kenalnya Allah. Makrifat kepada Allah sangat tinggi tuan-tuan. Makrifat kepada Allah Ta'ala sangat tinggi. Jadi zuhud yang ketiga, sebab zuhud yang ketiga ini adalah yang paling tinggi sekali, iaitu dia berpaling kepada selain daripada Allah. Dia hanya tawajuh, perhatian dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana duk bersihkan hati dia daripada dunia, pangkat, jawatan, harta, dan menghinakan dunia. Kerana dia hanya tawajuh dia hanya kepada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, berpapah hanya kepada Allah. Ini zuhud adalah bagi orang yang arifin, yang tertinggi sekali. Sebab dia sudah mengenalnya Allah Ta'ala sebenar-benar kenal. Yang memberi Allah, yang menarik pun Allah, yang bagi mudarat Allah, yang bagi manfaat Allah, yang bagi sembuh Allah, yang bagi sakit Allah, yang bagi makan minum Allah, semuanya Allah. Minallah ilallah, semuanya daripada Allah Ta'ala. Dia sudah sebenar-benar kenalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu salah satu daripada amalan untuk kita bersihkan hati dan untuk kita dapat makrifat sebenar-benar kenalnya Tuhan, tuan-tuan, banyakkan paling tidak kita zikirkan. Zikir ini menjadi wirid satu hari 100 kali. Apa dia? La haula wa la quwata illa billah. Zikir ini tuan-tuan nak menyatakan kita tidak memandang diri kita sendiri. Lenyapkan diri kita. Macam mana nak lenyapkan diri kita? Banyakkan zikrullah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan, hanya Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Sikit pun tidak kita. Tidak. Lenyapkan diri tuan-tuan. Jangan pandangkan diri. Nak dapat tu tuan-tuan, banyakkan zikir. Paling tidak pun kata ulama' satu hari 100 kali. La haula wa la quwata illa billah. Kerana la haula wa la quwata illa billah itu merupakan kanzun min kunuzillah. Perbendaharaan gedung daripada gedungnya Allah Ta'ala. Dan salah satu zikir yang menarik rezeki cepat tuan-tuan, itulah la haula wa la quwata illa billah. Satu hari 100 kali. Jangan tinggal. Kalau tak siang, malam. Kalau tak malam, siang. Satu hari la haula wa la quwata illa billah 100 kali, jangan tinggal. Bahkan dalam hadis disebut sebagai kanzun
tahtal arsh, satu perbendaharaan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berpapah yakin hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kita nafikan kekuatan kita tak ada, keupayaan kita tak ada. La haula, tiada daya upaya. Kita dapat tinggalkan maksiat dosa bukan dengan keupayaan kita, tidak. Itu semua dengan kehendak Allah. Wala quwata, dan tiada kekuatan. Kita dapat buat beramal saleh ibadah bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan sebab sihat kita, bukan dengan sebab diri kita, tidak. Wala quwata illa billah, semuanya Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Ini kalau dapat wiridkan selalu tuan-tuan. Satu hari jangan tinggal. Paling tidak pun 100 kali je, insya-Allah. Dan wirid ini juga amalan penarik rezeki. Rezeki lancar tuan-tuan. Sebab dia bertambah yakin, berpaut hanya kepada Allah, lenyapkan diri tanpa memandang diri itu sendiri. Sekarang ni kita pandang diri ni, semuanya kita. Aku, semua aku. Kalau aku ni tuan-tuan, itu dia sudah ada memakai pakaian sifat ananiyah. Apa makna sifat ananiyah? Sifat keakuan. Semua dia. Aku. Habis. Jangan lenyapkan tuan-tuan. Kita tak ada daya upaya, tiada kekuatan illa billah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh masa wirid zikir tu la haula wala quwata illa billah, fahamkan maknanya tu tuan-tuan. Kita buang keupayaan kita, buang. Memang tak ada langsung, tak ada keupayaan, tak ada kekuatan, melainkan semua Allah. Melainkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Barulah hati tu bersih. Barulah hati tu bening. Barulah nanti tuan-tuan Allah Ta'ala akan naikkan tinggi kepada makam arifin, makam orang yang sebenar-benar kenalnya Allah. Kerana orang yang sudah berada kepada makam arifin, yang sudah berada di makam makrifat kepada Allah, di sebenar-benar kenal Tuhan tuan-tuan, dia tak kisah langsung dengan harta, duit, pangkat, jawatan, dunia, tak kisah langsung. Mu nak pangkat silakan, nak jawatan tinggi silakan, nak rumah besar silakan, tak ada, semua tak ada tuan-tuan. Dia tak kisah. Sebab dia hanya tawajuh kepada Allah Ta'ala, dia hanya kenal sebenar-benarnya Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab zuhud yang terlebih tinggi. Golongan arifin yang sebenar-benar kenalnya Tuhan. Nak kenal Tuhan ni tuan-tuan, kena mengaji tauhid. Nak kenal Tuhan kena ngaji tauhid dulu. Nak kenal Tuhan, ngaji tauhid. Ngaji tauhid, pengajian sifat 20. Sebab nak kenal Tuhan kena kenal melalui sifatnya, bukan melalui zatnya. Jangan nak kenal Tuhan kena tahu zatnya macam mana, besar, tinggi, na'udzubillah. Itu golongan mujassimah. Kita nak kenal Tuhan, sebenar-benar kenal Tuhan ni melalui sifat dia. Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Esok ada satu seminar. Seminar Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya diminta bentangkan tajuk berkenaan apa tajuk dia bagi mengenalnya Tuhan melalui sifat 20. Berat tu, tinggi tu. Bukan senang. Saya kata dengan penganjur, betul ke tajuk ni? Betul Ustaz. Mengenalnya Tuhan melalui pengajian sifat 20. Pengajian sifat dulu. Saya panel yang pertama, slot yang pertama esok. Sebab memang tiada metod lain tuan-tuan yang telah ditunjukkan, yang telah ditonjolkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya imam tauhid kita Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Tak ada metod lain untuk kita mengenalnya Tuhan melainkan melalui pembelajaran sifat 20. Kalau ada yang nak kenal Tuhan, betul-betul sebenar dia kenal Tuhan, ada metod lain, silakan. Tapi setakat hari ini, itulah tuan-tuan, sehinggakan sebenar-benar kita dapat kenalnya Tuhan. Ada metod lain, tapi semuanya lingkup tuan-tuan. Sampai jadi apa? Dia bukan kenal Tuhan, jadi tak kenal Tuhan. Sampai kata Tuhan kat langit, duduk atas aras, itu bukan kenal Tuhan, itu lagi tak kenal Tuhan. Sampai kata Tuhan ni besar, lebih besar daripada matahari, habis tuan-tuan. Itu bukan ke longkang lagi, ke laut tu. Nampak? Bahaya tu. Tak apa Ustaz, saya tak mau ngaji sifat 20. Ya, silakan. Awak ngaji apa? Saya ngaji cara saya sendiri. Silakan. Tak jadi masalah cara. Tapi betul lah. Sampai sebenar-benar makrifat kepada Tuhan yang sebenarnya. Tapi hak ngaji-ngaji rupanya dah makin dia buntu tuan-tuan. Makin dia celaru. Rupanya tak kenal Tuhan. Boleh pula dia tanya, Aina Allah? Kat mana Tuhan? Kesian orang dia cari-cari kat mana Tuhan. Kalau dia masih lagi tertanya-tanya di mana Tuhan, kesian tuan-tuan. Dia tak jumpa Tuhan rupanya. Berat tu. Ramai orang yang tersangkut tuan-tuan dalam masalah ini. Jadi bukan kita ta'assub dengan pengajian sifat 20. Tapi setakat inilah metodologi yang dapat tepat kita sebenar-benar ke Tuhan, yang selayaknya bagi Tuhan adalah pengajian sifat 20. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian pula ada pula kata, kesian puak-puak ni, 20 sifat yang wajib saja dia tahu bagi Allah Ta'ala. Tak, 20 sifat yang wajib tu bukan hanya 20 tu sifat saja yang ada pada Allah Ta'ala. Sifat bagi Allah Ta'ala tu tak terhingga banyaknya. Itu sebagai asas kita orang awam untuk sebenar-benarnya kenal Tuhan. 20 tu yang digali oleh ulama daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Siapa yang mengaji, mendalami betul sifat 20, dia akan capai tuan-tuan dan mengetahui bahawa sifat bagi Allah Ta'ala tidak terhingga banyaknya. Ini sebagai pengenalan saja. Bila suruh mengaji sifat 20 tak mau pula. Kata bid'ah. Nabi tak ngajar sifat 20, sahabat tak ngaji sifat 20. Bila hak dia nak ngaji cara dia sendiri pula, salah lah pula. Sampai mentajisimkan Tuhan, menjisimkan Allah, itu syirik dah. Hati-hati tuan-tuan, kita berada di zaman fitnah. Kena tengok dengan siapa ilmu yang kita ambil. Jangan tengok pada title saja, doktor, profesor, ada PhD. Ramai orang hanyut tuan-tuan dengan title. Profesor Ustaz, takkanlah sesat. Doktor, Profesor Madya, Doktor Emeritus, takkanlah sesat. Mufti, takkanlah sesat. Tak maksum ke tuan-tuan? Doktor, Profesor tu maksum ke? Tak maksum. Kena tengok tuan-tuan, jangan hanya semata-mata pada title semata-mata. Inilah yang ramai terperangkap pada title pada hari ini tuan-tuan. Kita kena tengok pembawakannya, nak bawa kita ni ke mana. Sebenar-benar kenal Tuhan ke ataupun makin jauh dengan Tuhan. Itu na'udzubillah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan bahwasanya zuhud yang lebih sempurna, zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat. Dan kurang daripadanya zuhud pada dunia sahaja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedap-sedap atau lainnya. Dan kurang daripada ini zuhud pada harta sahaja, tiada pada kemegahan dan lainnya. Atau zuhud pada setengah perkara dunia, pada yang setengah yang lain. Dan yang akhir ini sedaif-daif, serendah-rendah, selemah-lemah zuhud, kerana kemegahan itu lebih lazat, lebih manis, lebih sedap dan lebih dingin daripada harta, maka zuhud padanya lebih utama.
Ini peringkat-peringkat zuhud. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, peringkat-peringkat zuhud. Zuhud yang lebih sempurna, yang lebih tinggi adalah zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala. Artinya tuan-tuan, dia berpaling kepada dunia, harta, pangkat, jawatan, dia berpaling, sikit pun tak ada gemar. Tak kisah kalau tak ada jawatan, tak kisah kalau tak dapat rezeki yang banyak, tak kisah. Yang penting dia hanya tawajuh pada Allah. Ini zuhud yang sempurna. Zuhud yang sempurna. Dia yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rezeki kepada dia. Kerana rezeki ni tuan-tuan tidak akan putus melainkan bila mana ajal kita sampai. Bila satu orang tu mati, artinya rezekinya dah habis. Bila rezekinya habis, mati. Selagi tak mati, tuan-tuan jangan risau, rezeki tu ada. Rezeki ada. Haji hidup ke mati sekarang? Hidup, Ustaz. Ada rezeki. Kenapa mati? Rezekinya habis. Bila rezekinya habis, mati. Lagi mana hak kita hidup, nyawa tuan-tuan, ada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu paling tidak pun dia sudah memakai pakaian zuhud, dia tidak ada kerisauan, kerunsingan tentang rezeki. Kalau kita masih lagi ada risau tentang rezeki, runsing lagi tentang rezeki, belum lagi kita memakai pakaian zuhud lagi. Belum lagi tuan-tuan. Tak. Kalau kasih masih lagi beraba tuan-tuan, kocik atas, kocik bawah, alamak makin nipis ni. Lagi-lagi dah nak ujung bulan ni, orang risau dah ni. Dia risau dah. Kalau ada risau tentang rezeki tuan-tuan, jauh lagi. Kerana rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bila dah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita carinya dengan tenang. Tanpa gopoh-gapah, tanpa kalut, tanpa takut, tanpa risau. Usaha saja, ikhtiar saja. Rezeki itu dah tetap dah tuan-tuan. Lepas tu, ini kita kena tanamkan dengan anak-anak. Seawal yang mungkin tuan-tuan kena tanamkan anak-anak keyakinan rezeki itu memang dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mu beramal saja, usaha saja, Allah Ta'ala dah jamin dah rezeki. Kadang-kadang minta maaf, kita ni orang tua kadang kita dah didoktorinkan pemikiran anak-anak awal kecil lagi dah. Ingat nak, belajar pandai-pandai tau. Biar nanti senang, nanti berjaya masa akan datang, senang. Gaji besar, pangkat tinggi. Boleh mak tumpang nanti sekaki. Oh, dia dah tanam dah, doktorin dah. Maknanya kalau tak berjaya belajar, gagal, tak ada rezeki. Kalau belajar pandai, banyak rezeki. Oh, bahaya tu tuan-tuan. Hati-hati. Ajar saja anak nak belajar. Betulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada rezeki dia tuan-tuan. Rezeki bukan pada SPM, bukan pada STPM, bukan pada sertifikat. Belajar pandai-pandai nak, nanti hidup senang. Mana tak pandai, gagal, hidup susah. Rezeki sempit. Tak kaya. Betulkan niat dulu. Nak pergi belajar ni, niat lillahi ta'ala. Dah. Selesai tuan-tuan. Tak payah nak tanamkan, doktorinkan. Belajar pandai-pandai tu. Nanti senang masa depan. Oh, habis tuan-tuan. Tak. SPM gagal je. Gelap masa depan kau nak. Gelap masa depan kau nak. SPM kau macam mana ni? Ya Allah. Semuanya cangkul. Gelap masa depan kau nak macam mana lah. Risau mak ni. Nampak? Dia risau tuan-tuan tentang rezeki. Hantar anak pergi pondok, pergi tahfiz, pergi sekolah agama, pergi sekolah Arab. Tak. Jiran, saudara mara pula cakap, Mat, kenapa kau hantar anak kau pergi pondok ni, tahfiz ni? Kenapa? Dia nak makan apa nanti?
Ini biasa ayat kita dengar. Tak? Pengalaman tuan-tuan. Pengalaman 30 tahun yang lalu. Nak belajar mana ni? Nak pakai serban, pakai jubah. Belajar pondok je. Oh, nak ngaji apa? Ngaji ngapal Quran, ngaji kitab. PMR ada sekolah tu? Tak ada. SPM ada? Tak ada. Oh, gelap masa depan kau nak. Kau nak makan apa nanti nak? Saya ingat tuan-tuan sampai sekarang, terngiang-ngiang. Sampai sekarang. Kita alami sendiri. Sepupu, sepapat, mak saudara, anak, bapak saudara, makcik semua. Tak ada masa depan kau nak. Kan? Tak? Man, kenapa kau hantar anak kau ni, Man? Pergi belajar pondok, ngapal Quran. Tahu tak sekolah tu PMR tak ada. Sekarang PT3. PT3 pun tak ada. SPM pun tak ada. Dia nak makan apa, Mak? Kita dulu budak-budak, kita tak tahu cerita, kita dengar je gitu. Apa benda pakcik ni cakap nak makan apa? Makan nasi lah. Makan lah. Tak? Nak makan apa kau nak? Ingat lagi tuan-tuan. Betul. Sampai sekarang ayat yang sama saya dapat. Dia jemput ceramah. Ustaz, nak jemput ceramah maulid ni. Okey, sekian tarikh. Free tak Ustaz? Okey. Tengok free, kosong. Ustaz nak tanya sikit. Nak makan apa Ustaz? Oh, nampak. Saya ingat ayat yang sama tuan-tuan dia ulang balik. Ustaz nak makan apa Ustaz? Cakap je, kita sediakan. Masya Allah, tabarakallah. Nampak? Dia ulang balik tuan-tuan ayat yang sama dulu. Ada tak kita makan batu, makan pasir sekarang? Makan nasi juga sama. Kan? Tak ada PT3, tak ada PMR. SPM pun tak ada. Kan? Mengaji pondok tapi mana ada SPM tuan-tuan. Dan mana-mana kalau kita tengok pun sekolah tu ada SPM tak? Ini payah tuan-tuan sebab kita dah sebati, dah didoktorinkan. Lepas tu ngaji akidah lah, ngaji tauhid. Kita hak yakin pada SPM dah tu, bahaya tu. Hati-hati. Tapi nak ambil SPM silakan. Nak ambil master, nak ambil ijazah silakan. Tak jadi masalah. Tak? Tapi jangan sebagai itu kita yakin dengan sebab tu sertifikat SPM, master, ijazah, diploma tu kita punya punca rezeki kita. Tak ada kaitan tuan-tuan. Tak ada kaitan. Sampai duk ingat lagi, paling tidak ampun kau nanti jadi imam kampung je lah nak. Ingat lagi sampai sekarang tuan-tuan. Paling tidak pun kau jadi imam kampung. Ayolah. Kita pun diam je lah dulu-dulu kan gitu. Allah musta'an ya Allah. Rezeki tu Allah Ta'ala tetapkan. Ngaji saja tuan-tuan, belajar saja. Belajar saja, betulkan niat, islahkan niat. Sentiasa duk ingat pesan anak-anak hantar tu, nak belajar baik-baik boleh, betulkan niat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lepas tu tuan-tuan kat sekolah saya, pintu depan awal masuk tu saya tulis satu sembot yang besar. Nawaitul hudur li hazihil madrasah lillahi ta'ala. Saja aku datang ke sekolah ini untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak sijil, bukan kerana nak lain, tak ada. Kerana lillahi ta'ala. Pasakkan dulu tuan-tuan awal-awal. Pasakkan dulu tu. Datanglah kerana Allah Ta'ala. Belajar kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti tuan-tuan dunia mai datang pada kita. Pangkat mai datang pada kita. Jawatan mai datang pada kita tuan-tuan. Dunia Allah Ta'ala tundukkan pada kita. Pasakkan dulu, niatkan dulu betul. Akidah kena betul, tauhid kena mantap. Iman kena sahih. Jangan risau tuan-tuan, dunia tunduk. Dunia tunduk. Ini yang kita nak train betul-betul akidah depan anak-anak ni. Tak? Tuan-tuan jangan kecil hati pula. Saya kata tadi, orang tua kita banyak hari ni doktorin tu. Bukan orang tua sini, orang tua Afrika. Tak? Ini yang kita train tuan-tuan.
Anak kita pun sama. Pun ada orang kata, Ustaz, duk jawatan besar, pangkat tinggi, apa hantar anak pergi kat sini pula? Ustaz kan orang perpelajaran, hantarlah juga sama. Kan? Tak jadi masalah, kat sama mana pun sama. Yang penting kita hati-hati, akidah tu kena betul. Jangan yakin kita hanya nak sertifikat semata-mata. Itu wasilah saja tuan-tuan. Itu wasilah saja. Bila tanya saja sekolah tu tak ada SPM, pakat tak jadi hantar. Ataupun dah hantar rupanya tak ada SPM, keluarkan pula. Keluarkan pula tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hari tu tuan-tuan, bila pengumuman SPM keluar saja, kita pun umumkan. Ramai straight A. Ada straight A tuan-tuan. Straight A, 10A straight, semua straight. A je. Tak. Ada yang tak ada A pun ada. Ada yang menangis, ada yang sedih, apa semua. Saya pesan satu je akhir. Saya kata, tuan-tuan, ibu bapa, penjaga yang mai datang ini memang nak mengharapkan anak tu berjaya dalam SPM. Cuma berjaya pada sudut kita apa? Ya mungkin A tu kira berjaya. Yang tak ada A tu tak berjaya. Tetapi hakikat sebenarnya, apa yang tuan-tuan usahakan untuk anak-anak itu nak dapat SPM terbaik, tak ada kaitan dan kesan pun pada usaha dan ikhtiar tuan-tuan. Saya bagi tahu ni sebab supaya jangan meraung, jangan meradang. Kan? Keluar je keputusan tuan-tuan, dia relax je. Dekat rumah dia bantai budak tu. Kita biasa dah, kita tahu, kita cikgu kan. Dia relax je. Dia diam nganggur, siap engkau balik nanti. Depan cikgu, depan ustaz. Saya kata tuan-tuan jangan bantai, jangan marah, jangan herdik, jangan maki, jangan. Tu dah tetap dah. Di Lauh Mahfuz. Dah takdir dah tuan-tuan. Penat ustaz, saya hantar tuition pagi petang siang malam, beribu habis ustaz, macam ini dia bagi. Tak ada kaitan langsung tuan-tuan. Tuition pagi petang siang malam, usaha kita tak ada kaitan. Tuan-tuan boleh faham tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri faham lah. Memang sangat sukar tuan-tuan nak faham benda ni. Habis ustaz, kalau macam itu tak payah nak usaha, nak ikhtiar. Kena usaha dengan ikhtiar. Kalau tak, kita dah masuk bukan ahli sunnah wal jamaah, golongan jabariyah lah pula. Kalau tuan-tuan yakin dengan usaha dan ikhtiar, dah masuk kepada qadariyah lah pula. Jadi tuan-tuan, apa keputusan, terima sahaja. Terima itu maknanya sudah dikira redha dengan takdir ketentuan Allah. Tak apalah Ustaz, Ustaz cakap ni boleh saya terima, tapi kat rumah nantilah saya tengok macam mana. Dah budak tu takut nak balik tuan-tuan. Memang kena susahnya. Saya kata, Ji, terima Ji. Ini bukan tanda dia tak ada rezeki, gelap masa depan. Tak ada kena-mena semua. Saya kata, apa guna kita berjaya sambut riang gembira dengan anak kita straight A, tapi akidah tergadai. Iman rosak. Tak ada faedah langsung, saya kata. Tak ada faedah langsung. Sungguh tuan-tuan, kita sebut dalam pengumuman. Rare sikit, lain daripada yang lain. Kita tak mahu tuan-tuan kita sambut suka, gembira dengan anak kita dapat straight A, berjaya dalam SPM, tapi iman kita rosak, akidah kita cedera. Yang tak sepatutnya kita berpapah ataupun kita yakin kepada selain daripada Allah. Sebab tu zuhud yang lebih sempurna adalah zuhud yang berpaling dia selain daripada Allah. Hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya perbezaan antara zuhud dan fakir, bahwasanya zuhud itu terasing ia daripada dunia. Dan bahwasanya perbezaan antara zuhud dan fakir, bahwasanya zuhud itu terasing ia daripada dunia kerana taat serta kuasa ia atasnya. Adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar, yakni suka engkau padanya, maka itu dinamakan fakir, yakni papa. Tiada ada zuhud, tiada ada ia zuhud, tetapi ada bagi fakir, yakni papa itu kelebihan atas kaya.
Ini kata Syekh Musannif rahimahullahu taala, apa beza zuhud dengan fakir? Fakir miskin pun sama, tak sama tuan-tuan. Fakir lain, miskin lain. Fakir lebih rendah daripada miskin. Tapi orang sekarang dia sebut fakir miskin. Haji beri pada siapa tu? Fakir miskin Ustaz. Fakir ke miskin? Fakir miskin. Mana satu tu? Tak sama. Miskin lain, fakir lain. Fakir lebih rendah, lebih teruk daripada miskin. Dah. Maka zuhud dan fakir, dia beza tuan-tuan. Zuhud, dia terasing ataupun berpaling daripada dunia kerana taat, patuh serta mampu ia untuk mengatasinya, iaitu berpaling tak gemar kepada dunia. Itu zuhud. Adapun jika terasing berpaling engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya dunia, maka itu dinamakan fakir. Bila mana satu orang itu dia berpaling pada dunia, pada ketika itu sebenarnya dia suka pada dunia. Baru tu saja dia nak belajar-belajar, dia nak cuba untuk paling kepada dunia, tinggalkan dunia. Itu bukan zuhud, itu baru fakir. Bukan dikategorikan sebagai zuhud lagi, tetapi hanya fakir saja. Maknanya dia hal keadaannya dia tinggalkan dunia dalam keadaan dia tidak berharta melebihi daripada yang kaya. Itu belum zuhud lagi tuan-tuan. Sebab tu zuhud itu adalah amalan hati, bukan zahiriah semata-mata. Seperti mana sabda Nabi SAW, yadkhulu fuqara'u ummati, yadkhulu fuqara'u ammati. Itu kalau ada baris tu tuan-tuan, ummati yadkhulul fuqara'u ummatil jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Masuk surga sekalian fakir umatku dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu dengan 500 tahun. Orang fakir dengan orang kaya di kalangan umat Rasulullah, dia yang masuk syurga dulu adalah orang fakir, dia masuk syurga dulu daripada orang kaya. Jaraknya dia masuk dulu tuan-tuan 500 tahun. Dah lepas 500 tahun orang fakir masuk syurga, barulah orang kaya masuk. Lama tak lama tuan-tuan. Sebab orang fakir tak ada apa-apa. Apa nak dihisap, apa nak dikira, apa nak dihitung. Dah tu je tuan-tuan peninggalannya. Tak banyaklah hitungan dia, hisapan dia. Tetapi orang kaya tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, banyak nak dikira tu. Rumahnya, kenderaannya, kebunnya, Masya Allah, banyak. Itu yang lambat tu. Lambat dia masuk tuan-tuan 500 tahun. 500 tahun akhirat, bukan 500 tahun dunia. 500 tahun akhirat. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun. Dalam satu riwayat kata 40 tahun. Tapi tuan-tuan, maknanya tak sama. Orang yang fakir dengan orang yang kaya masuk syurga tu tak sama. Lebih lewat lagi orang kaya daripada orang fakir masuk syurga. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir zahid atas yang gemar pada dunia. Dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba, yang tamak atas yang kaya. Yang loba, yang tamak menyebut akan dia oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini beza tuan-tuan. Ada satu riwayat kata 40 tahun. Itu 40 tahun. Ada yang menyatakan 40 tahun itu atas siapa? Atas orang yang fakir, yang tamak atas kayanya. Yang tamak menyebut akan dia oleh Imam Ghazali kerana Imam Ghazali menyatakan kalau satu orang yang fakir, yang papa, yang tamak atas yang kaya, dia bukan zuhud. Dia tinggalkan dunia sekadar tak nak memiliki kekayaan, itu bukan zuhud. Maka dia masuk syurga dulu lebih awal 40 tahun. Tapi kalau orang yang zuhud, yang benar-benar zuhud, berpaling hati dia daripada dunia, pangkat, jawatan dan sebagainya, maka dia itu masuk syurga lebih awal 500 tahun. Ini dalam
takwil pandangan ulama. Ala kulli hal, tak sama tuan-tuan masuknya syurga antara orang fakir dengan orang kaya, tak sama masuknya. Lewat lagi pada orang yang kaya daripada orang yang fakir memasuki syurga. Sebab itu dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah menyatakan, Allahumma ahyini miskinan wa ummati miskinan. Ya Allah, kata Rasulullah, hidupkan olehmu akan daku miskin dan matikan olehmu akan daku miskin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakaikan pakaian kita dengan pakaian zuhud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala palingkan kita daripada segala dunia, pangkat, jawatan, harta dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tinggikan darajat kita di sisinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga sentiasa memelihara iman kita, akidah kita, memperbanyakkan amal soleh ibadah kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kalbun salim, hati yang sejahtera, yang sedikit pun tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Insya-Allah panjang umur, kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wal afa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf tuan-tuan, ambil masa yang lama sikit insya-Allah.